Baiklah, kembali dalam cerita-cerita di sebalik berita untuk anda, kami sebenarnya masih lagi menantikan sebarang kebaran berkaitan dengan sidang media ataupun sidang akhbar yang akan disampaikan oleh Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sudah pasti ia tentunya berkaitan dengan perkembangan terkini situasi PKP, PKPB dan juga PKPP, dan kami difahamkan akan berlangsung pada jam 5.30 petang dan pastinya kami akan membawakan secara langsung sidang media ataupun sidang akhbar yang akan dilaksanakan oleh Menteri Kanan Pertahanan itu. Baiklah, untuk waktu ini kita, kalau tadi bersama dengan Fadilah Sulaiman, Fadilah ada berkongsi tentang banjir di Sarawak, hari kedua banjir di Sarawak yang dilaporkan semakin memburuk. Untuk kali ini dan untuk waktu ini saya nak bersama dengan Ruzaini. Ruzaini Zikri adalah wakil Esrawadi di Sabah. Kalau boleh dikongsikan, kalau diikutkan data yang dikongsikan oleh Info JKN di portal Info JKN, yang mana kalau di Sabah sebanyak 1,133 orang mangsa banjir daripada 441 keluarga, 10 PPS, Pusat Pemindahan Sementara ataupun Pusat Pemindahan Banjir dibuka di Sabah. Kalau boleh dikongsikan pada ketika ini, sebab saya difahamkan Ruzaini, ada dua perkara yang kita ingin kongsikan. Yang pertama pasal banjir, yang kedua pasal nantilah pasal PKP dan juga SCR. Tapi untuk waktu ini kalau boleh Ruzaini kongsikan perkembangan terkini banjir di Sabah. Baiklah, terima kasih Fauzi dan rakan tugas saya di Kuala Lumpur. Untuk pengetahuan Fauzi dan penonton di rumah, sekarang saya berada di Jalan Papar Lama, Lokawi Betatan, di mana kalau Fauzi boleh lihat dan penonton di rumah boleh lihat, di belakang saya sekarang anggota polis daripada IPD Penampang sedang menjalankan pemeriksaan bersempena SJR dan PKP di kawasan Putatan ini. Baiklah, kita cerita mengenai PKP sebentar lagi. Fauzi, setakat ini untuk makluman Fauzi dan juga penonton di rumah, kalau kita lihat sebentar pada sebelah pagi tadi, hampir 990 mangsa banjir direkodkan di seluruh Sabah. Manakala baru saja kami dimaklumkan, pada setakat jam 4 petang tadi, hanya tren itu menurun, di mana mangsa banjir boleh kita saksikan di sini ada seramai 712 mangsa. Dan banjir ini melibatkan 6 buah daerah ya Fauzi, yang masih terjejas, iaitu di Kota Marudu, Pitas, Beaufort, Ladatu dan Paitan, dengan merekodkan sebanyak 9 buah pusat pemindahan sementara PPS telah dibuka. Dan Fauzi juga, selain juga mengenai kisah banjir di seluruh Sabah ini, kami sebelah pagi tadi telah menghantar berita di mana terdapat kejadian beberapa buah rumah yang roboh dan terjejas strok, terutamanya di kawasan daerah Kudat, di mana kami sempat menemubual Timbalan Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sabah, iaitu Lieutenant Colonel Muhammad Izami Muhammad Daud di kontainer, di mana beliau mengesahkan kejadian itu. Kalau boleh kita saksikan slot itu, di mana beliau mengesahkan tiada kemalangan jiwa berlaku berhubung insiden berkenaan, Fauzi. Dan untuk setakat pada petang ini, kami percaya, kami di Sabah ni, biarpun sekarang di kawasan saya sendiri hujan renyai Fauzi, tetapi kami percaya tren banjir ini sedang menurun, kerana di kawasan-kawasan yang terjejas itu sendiri Fauzi adalah beransur baik, dan di mana paras banjir pun juga begitu menurun sekarang Fauzi. Okey, itu berkaitan dengan banjir dan saya pasti Ruzaini akan memberi laporan terperinci dan juga perkembangan kemas kini laporan musibah banjir pastinya di eswawani.com dan pastinya di Bulletin Awani sepastinya. Tetapi untuk waktu ini pula kita nak memberi tumpuan kepada PKP. Kalau diikutkan ini adalah hari kedua PKP 2.0 khususnya di Sabah, sebab Sabah antara 6 buah negeri yang dilaksanakan PKP yang bermula pada semalam. Dan kalau diikutkan dalam laporan berita yang dikongsikan sebelum ini, kalau boleh saya nak bacakan sedikit, antaranya tahap kesedaran orang ramai dalam pelaksanaan PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan di Sabah masih berada dalam kadar kepatuhan yang rendah. Ini saya petik daripada apa yang disebut dan dikongsikan oleh Menteri Kerajaan Tempatan dan juga Perubahan Sabah, Datuk Seri Masidi Manjun, yang mana mendedahkan pematuhan SOP, prosedur operasi standard dalam kalangan rakyat khususnya di Sabah adalah dalam kalangan 93.75%. 93% kadar
pematuhan SOP ini disifatkan pada tahap ataupun pada kadar yang rendah. Kalau boleh dikongsikan, Ruzaini, pada waktu ini hari kedua kadar pematuhan SOP dalam kalangan rakyat dan juga penduduk di Sabah bagaimana? Adakah sudah naik sedikit ataupun bagaimana, masih lagi kekal? Ya, Fauzi. Kalau berdasarkan tinjauan kami ke SJR di sekitar Kota Kinabalu dan di kawasan Penampang ini, Fauzi, kami boleh menyaksikan kesedaran agak meningkat sedikit. Memandangkan boleh kita tafsirkan di sini di mana semalam PKP baru bermula, di mana tidak semua mengetahui SOP-nya bagaimana dan juga pelaksanaan SJR itu sendiri. Dan pada hari ini, Fauzi, dan juga pengetahuan penonton di rumah, kami telah berkesempatan melakukan temu ramah dengan Ketua Polis Daerah Penampang, iaitu Deputi Superintendent Muhammad Haris bin Ibrahim, di mana beliau telah memberi sedikit ulasan mengenai pelaksanaan SJR dan PKP di kawasan Penampang, di mana beliau menjelaskan pematuhan di kalangan pengguna jalan raya dan juga orang ramai adalah baik ketika ini. Meskipun kalau semalam, kalau boleh kita ulas sedikit, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Siti Manjun, yang juga merupakan jurucakap COVID-19 di Sabah, telah mendedahkan 93% pematuhan itu adalah kurang di kawasan 5 buah daerah, iaitu kalau boleh saya recap sedikit di sini adalah melibatkan kawasan Kota Kinabalu, Penampang, Sendakan dan Ladatu dan Tawau. Manakala lain-lain daerah pula menunjukkan peningkatan sebanyak 94% pematuhan SOP berkenaan. Dan kalau melihat kepada ulasan Ketua Polis Daerah sebentar tadi, beliau agak berpuas hati, dan namun dalam masa yang sama beliau juga turut ingin menasihatkan orang ramai untuk terus mengikuti pengembangan daripada Majlis Keselamatan Negara Sabah untuk mengetahui mengenai prosedur-prosedur dan juga SOP-SOP yang telah dilaksanakan sepanjang PKP ini. Dan untuk itu, Fauzi, kami ingin membawakan sedikit hasil temu ramah kami dengan beliau sebentar tadi. Saksikan. Dari segi pematuhan setakat ini untuk daerah Penampang, kita melihat sejak semalam hingga hari ini, peringkat awal kita dapati tahap pematuhan masyarakat Penampang dan Putatan amat baik, yang mana setakat ini kita tidak ada lagi mengeluarkan apa-apa kompaun kesalahan terhadap ketidakpatuhan SOP PKP pada peringkat awal ini. Jadi kita berharap prestasi ataupun sambutan baik masyarakat Penampang ini akan berterusan sehinggalah Perintah Kawalan Pergerakan ini berakhir. Selain daripada sekatan jalan raya yang kita laksanakan, Polis Daerah Penampang juga telah menubuhkan beberapa tim pemantau pematuhan, yang mana tim ini berfungsi untuk menjalankan rondaan pematuhan di premis-premis seluruh daerah Penampang. Dan hasil daripada pemantauan peringkat awal ini, kita dapati premis-premis perniagaan mereka mematuhi kepada SOP yang telah pun ditetapkan, dan ada premis yang tutup, iaitu premis-premis yang tidak dibenarkan beroperasi sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ini dikuatkuasakan. Jadi ini satu yang baik, yang mana kita dapati peniaga-peniaga ataupun premis-premis ini mereka memahami kehendak dan juga keperluan SOP PKP pada kali ini. Baiklah, itu sedikit sebanyak hasil temu ramah kami dengan Ketua Polis Daerah Penampang, DSP Muhammad Haris Ibrahim, berhubung pelaksanaan PKP dan juga SJR di kawasan Penampang ini, Fauzi. Dan suka saya maklumkan juga, Fauzi, di Sabah ini kami juga dimaklumkan sebarang kenyataan media akan didedahkan sekitar lewat petang atau sebelah malam untuk setiap perkembangan banjir dan juga pelaksanaan senario semasa COVID-19 di Sabah ini, Fauzi. Ya. Ruzaini, kita ada lebih kurang dalam 2 minit yang terakhir ni. Kalau boleh, tadi disebutkan daripada DSP Muhammad Haris Ibrahim, OCPD daerah Penampang, kalau ikut kadar pematuhan SOP itu dilihat semakin baik. Itu sesuatu yang agak positif lah. Jadi kalau boleh dikongsikan pada waktu ini,
kalau diikutkan pada hari pertama semalam, hari pertama PKP di Sabah, PKP 2.0, apa mungkin ataupun apa jenis kesalahan yang dilakukan oleh mereka yang melanggar SOP ini? Adakah kalau di tempat-tempat lain ada yang ditahan kerana menggunakan surat perakuan yang palsu, tapi di Sabah bagaimana? Apa jenis-jenis kesalahan PKP yang telah pun direkodkan bagi hari pertama PKP 2.0 semalam? Oh, baiklah, Fauzi. Kalau melihat daripada hasil tinjauan kami dan juga hasil maklumat yang kami terima daripada pihak berkuasa, kebanyakan kesalahan-kesalahan dan juga yang telah dilakukan terutamanya pengguna-pengguna jalan raya, mereka tidak menyertakan borang ataupun surat pengesahan daripada majikan mereka untuk keluar daripada rumah, di mana jika sebelum ini kebanyakan kami tafsirkan di sini masih banyak yang terkeliru dengan pelaksanaan PKP ini, di mana mereka tidak menjangkakan di penumpang boleh dibawa atau tidak, dan pergerakan perentas desa itu sendiri boleh atau tidak sebenarnya, Fauzi. Dan kalau melihat daripada konteks berkenaan, belum ada lagi jumlah yang kompon secara tuntas yang kami terima setakat ini, tetapi kami jangkakan pematuhan itu dari semasa ke semasa akan bertambah baik, Fauzi, dan melihat kepada usaha daripada kerajaan negeri itu sendiri untuk memutuskan rangkaian COVID-19 di Sabah ini, Fauzi. Terima kasih. Okey, baiklah, terima kasih kepada Ruzani Zulkifli, Wakil Astro Awani di Sabah atas perkongsian yang pertamanya pada awal tadi berkongsi tentang situasi dan juga perkembangan banjir di Sabah, dan difahamkan masih lagi ada 6 daerah di Sabah masih lagi dilanda musibah banjir, dan juga dikongsikan juga kemudian hari kedua PKP 2.0 di Sabah kalau ikutkan semalam ada dimaklumkan kadar pematuhan SOP-nya daripada Datuk Seri masih dimanjur lebih kurang 93.75%, tetapi untuk tinjauan pada hari ini dan juga hasil terbual Ruzani lakukan bersama dengan Ketua Polis Daerah Penampang tadi memaklumkan antaranya kadar patuhan tu dilihat bertambah baik. Itu adalah sedikit ataupun berita yang agak positif dan juga berita gembira, dan saya pasti seperti Ruzani yang katakan tadi, ada kemas kini akan dilaporkan dan juga akan dimaklumkan pada sedikit lewat petang dan juga pada malam nanti, dan saya pasti Ruzani dan juga rakan-rakan lain akan memberikan perkongsian dan juga kemas kini update khususnya apa yang berlaku di Sabah sama ada berkaitan dengan musibah banjir dan juga PKP, pastinya di eswawani.com dan di Bulletin Awani selepas ini. Baiklah, saya kira itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzi Zaid, kita jumpa lagi.